Selamat petang, salam sejahtera. Selepas 25 tahun mendiamkan diri, tak buat apa-apa tentang hal ini, akhirnya Anwar Ibrahim buat kejutan besar. 25 tahun tidak pernah datang ke tempat ini, tidak dapat datang ke tempat ini. Akhirnya Anwar ambil keputusan yang luar biasa. Dia tampil dan hadir di tempat ini. Anwar akhirnya kembali ke Ibu Pejabat MCA selepas 25 tahun. Selepas suku abad, Perdana Menteri Anwar Ibrahim akhirnya menjejakkan kaki semula ke Ibu Pejabat MCA di sini bagi menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina. Kali terakhir Anwar mengunjungi Wisma MCA adalah pada tahun 1998. Tahun sama beliau dipecat daripada Jemaah Menteri dan UMNO berhubung dakwaan rasuah dan liwat. Saya sangat gembira dapat kembali ke Wisma MCA selepas 25 tahun. Ramai kawan-kawan lama saya jumpa, katanya kepada pemberita. Saya dipecat dari UMNO pada 1998, kemudian saya dalam penjara tak sempat datang acara MCA. Tetapi sekarang saya boleh hadir, kata Anwar Ibrahim. Tambahnya, persahabatannya dengan pemimpin MCA tidak pernah putus selama ini, walaupun berbeza pandangan dari semasa ke semasa. Pengerusi Pakatan Harapan PH itu tiba di Wisma MCA berbaju batik merah, diiringi istrinya Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Beliau disambut oleh Presiden MCA Wee Ka Siong dan pemimpin tertinggi parti yang lain sebaik tiba. Anwar mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua hadirin dan berterima kasih kepada Wee atas undangan itu. Turut hadir pada acara itu ialah Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan Pengarah Komunikasi PKR Fahmi Fadzil. Zahid berkata kehadiran Anwar di Wisma MCA selepas 25 tahun adalah petanda yang baik dalam lanskap politik baharu. Timbalan Presiden MIC M. Saravanan Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Zamri Abdul Kadir, Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Tiong King Sing dan Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujing turut hadir pada acara perayaan tersebut. Anwar dan tetamu hormat lain mengambil bahagian dalam acara Yisang sebelum dihiburkan dengan persembahan tarian singa. Saudara, saya tertarik dengan ulasan daripada Zahid Hamidi apabila beliau mengatakan kehadiran Anwar di Wisma MCA selepas 25 tahun adalah petanda yang baik dalam lanskap politik baharu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi. Ini satu petanda bahawa Malaysia sedang ke arah politik yang matang. Saya suka apabila politik seperti ini berlaku di Malaysia. Tugas memajukan Malaysia ini sebenarnya terletak di bahu semua ahli pemimpin bahkan politik Malaysia. Waktu pilihan raya mereka harus sungguh-sungguh berlawan. Tapi selepas pilihan raya tidak perlu lagi berlawan. Patutnya mereka berkawan. Hanya waktu dalam parlimen mereka perlu berdebat habis-habisan. Dan bukan sumpah menyumpah, maki-memaki. Tapi mencari yang terbaik untuk Malaysia. Bekerja bersama-sama membangun Malaysia. Jadi apa yang Anwar Ibrahim buat ini, kesempatan yang beliau ambil ini untuk membina jambatan kepada penyatuan kaum di Malaysia, amatlah kita hargai. Semoga dengan pembaharuan petanda yang baik dalam lanskap politik baharu ini terus menjadi mekar dalam negara kita. Apa pendapat kamu semua? Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Ini kenyataan paling hot di dalam konten hari ini. Ditulis oleh Sabudin Hussein dengan bertajuk tiada nikmat paling besar hidup di Malaysia ini selain menjadi ahli PAS. Wow, apa ceritanya? Kalau ditanya kepada beberapa orang, apakah nikmat paling besar hidup di negara Malaysia ini? Jawapan yang diperoleh pastinya berbeza-beza. Lain orang penilaiannya dengan itu, jawapannya tidak pernah sama. Ada yang merasakan hidup aman, harmoni dengan pelbagai kaum di sekeliling dan menjadi rakan adalah nikmat yang tidak terhingga.
Ada pula yang menganggap beroleh kejayaan yang baik dengan banyak bantuan serta kemudahan adalah nikmat yang tiada tandingannya. Menikmati makanan yang pelbagai jenis yang ada di negara kita juga kadang-kadang dianggap sebagai suatu nikmat. Tidak kurang daripada itu, ada juga yang merasakan beroleh seorang Perdana Menteri yang diidam-idamkan adalah nikmat dalam meniti kehidupan ini. Tetapi adakah semua itu nikmat sebenar-benarnya dalam hidup kita di Malaysia ini? Saya sendiri kadang-kala tercari-cari apakah nikmat itu lantaran setiap hari diberi suatu kenikmatan dalam perjalanan kehidupan. Apa yang dirasa sering berbeza-beza dan keinginan untuk mencari nikmat yang seterusnya tidak pernah berakhir. Selagi kita terus memburu dan mencari kenikmatan, artinya nikmat sebelum ini bukanlah benar-benar suatu kenikmatan. Jadi, apa itu nikmat yang sebenar atau paling tinggi nilainya yang boleh menyebabkan kita berhenti daripada terus melakukan pencarian? Semalam, apabila Presiden PAS Hadi Awang mengeluarkan dalil bahawa memberi wang kepada pengundi ketika pilihan raya bukanlah rasuah atau sogokan, sebaliknya suatu sedekah. Perkara itu segera mendatangkan kesedaran kepada saya bahawa nikmat sebenar hidup di negara ini ialah dengan menjadi ahli PAS. Di dalam PAS apa saja yang dilakukan walaupun berbeza dengan pendirian sebelumnya, pemimpin atau pimpinannya sentiasa saja ada dalil untuk mewajarkannya. Dahulu, PAS selalu menganggap memberi wang kepada pengundi adalah rasuah atau sogokan yang haram hukumnya. Sebab itu, pemberian BRIM pun ditolak PAS. Malah Hadi menganggapnya meniru apa yang berlaku ketika pemerintahan Firaun. Tetapi sekarang, di ketika kemenangan PAS, di beberapa kerusi dalam PRU 15 dipertikaikan, seterusnya sedang diambil tindakan petisyen kerana ada bukti pemberian wang dilakukan, Hadi Awang terus mengatakan wang yang diberi itu adalah sedekah. Penyokong dan pentaksub parti itu lantas berduyun-duyun mengiyakan apa yang diperkatakan Hadi itu. Tidakkah itu nikmat sebenarnya? Maka makna kata, selepas itu bagi mereka yang berada di dalam PAS, baik penyokong atau pimpinannya, mereka tiada keraguan lagi untuk melakukan pemberian wang ketika kempen pilihan raya diadakan. Tidak bersedekah di waktu lain tidak mengapa. Yang penting memberi wang ketika berkempen tetap merupakan sedekah. Menyorot ke belakang, banyak lagi tindakan PAS yang berbeza antara dulu dengan sekarang, yang mana dalam kedua-dua pendirian itu, dalil membolehkannya sentiasa ada, bahkan mantap sekali sifatnya. Berbaik dan berpakat dengan DAP kemudian putus. PAS ada dalil yang meletakkan mereka betul dalam kedua-dua tindakan itu. Berbaik dan berpakat dengan UMNO kemudian putus. PAS juga ada dalil yang sekali lagi meletakkan mereka tidak pernah salah. Begitu juga dalam isu hudud dan RUU 355. Bising ketika jadi pembangkang, diam ketika jadi kerajaan, dan kemudian bising semula bila jadi pembangkang. PAS tetap ada dalil yang menjadikan mereka betul sepanjang masa. Menyambut atau tidak kedatangan Perdana Menteri melawat sesebuah negeri, dalilnya juga tetap ada untuk menjadikan PAS betul belaka. Bahkan dalam mengkritik filem Pulau setelah jadi pembangkang, sedangkan kelulusan tayangan filem itu diperoleh ketika PAS sendiri berada dalam kerajaan, mereka tidak pernah segan atau malu berbuat demikian. Sebabnya, PAS tidak pernah kekeringan dalil untuk menjadikan mereka di pihak yang benar dan orang lain di pihak yang salah. Toleh kiri, toleh kanan. Apalagi nikmat paling besar dalam hidup ini, selain boleh menyalahkan semua orang dalam semua perkara, dan kita pula berada di pihak yang betul dalam semua tindakan yang diambil. Nikmat sedemikian itu tidak mungkin diperoleh jika tinggal atau menjadi warga di negara lain.
Di mana saya boleh dapat borang pas? Ditulis oleh Sabudin Hussein 22 Januari 2023. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Jumpa lagi, bye-bye.